Ya. So. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف صلى الله عليه وسلم إنما تأكل لتعيش situ wa ta'ishu litakul fa in fa'alta zalika fa misaluka 'alal mazawidi kasir wa misluka fid dawabi kasir fa in fa'alta zalika fa inna asbaqal khayl ma dhamar. Sesungguhnya engkau makan untuk hidup dan engkau hidup untuk makan. Dia makan untuk hidup dan dihidup untuk makan. Betul? Ha? Dua-dua apa? Tak betul. Ya, kalau dia makan untuk hidup dan dihidup pula untuk makan, ya, maka banyak persamaan engkau dengan rumput dedak ni. Dan banyak juga persamaan engkau dengan binatang ternak, sama dengan geban. Ya, dia makan, dia nak hidup. Dia hidup pula nak makan. Ibadat tak ada. Makan, kerja, hidup je. Betul puasa selesa pula. Ya. Saya alhamdulillah lah. Wah, bunyi dia macam ni. Ya. Makan pun senang, tak ada apa dah. Ya. Tak ada masalah. Itu je kerja dia tuan ni. Anak-anak saya semua okey lah tu, ya, dah berjaya dalam hidup, ya, sebab dia mudah makan, mudah pakai. Sama dengan lembu ke bawah kan. Ya, waktu tanya dia sifat Tuhan pun tak kenal, ya, cara ibadat pun tak tahu. Yang dia tahu makan sama dalam kandang, ya, sama dengan lembu, sama dengan kerbau, unta, biri, sama. Siapa kata tu? Quran sebut, bukan saya sebut kan. Quran kata apa? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguhnya aku akan humban ke dalam neraka Jahannam tu kebanyakan daripada jin dan manusia. Sebab apa? Ya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia ada hati, maknanya dia ada pemikiran tapi tak memikirkan kebesaran Tuhan, tak nak kenal Tuhan dia. Ya, walahum qulubun la yafqahuna walahum azanun. Dia ada telinga, la yasma'una biha, tak mendengar ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW. Walahum azan la yubsiruna biha walahum a'yun, dan mereka ada mata tapi tak melihat kebesaran Tuhan. Maka apa dia orang macam ni dan ada akal tak sampai ke Tuhan, ada mata dan telinga tak reti menjadi alat untuk sampai ke Tuhan, maka ulaika kal an'am, orang yang sama dengan binatang ternak. Binatang ternak apa? Lembu, apa? Kerbau, kambing, biri, besar ke unta. Gimau ke binatang ternak, makan kau. Ulaikal anam balhum adal, bahkan lebih teruk daripada binatang tersebut. Itu Quran sebut. Ya, Quran sebut terang. Maknanya pemikiran yang digunakan hanya untuk kehidupan dunia ya. Asal mudah pakai, senang, kaya raya, rumah besar, kereta besar, itu aja. Harta banyak, habislah. Tak ada apa, tak ada nilai orang tu. Tapi orang yang mata hati dia buta, dia nampak wah hebat orang ni. Banyak harta nak buat mana? Malaikat maut datang tu terjongkang. Malaikat maut datang, habis cerita dia. Allah. Sebab itu jangan ukuh dengan benda-benda tersebut. Ukuran kita apa dalam Quran sebut? Taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu. Quran sebut orang yang paling mulia, orang yang paling tinggi darajat takwa. Atqakum, mana orang yang paling hebat takwa. Yang bertakwa itu ada lapisan dia banyak.
Sebab dia kata paling tinggi. Takwa yang pertama sekali apa? At-taqwa anisyirk. Menjaga diri daripada syirik. Mana apa? Dia kena kenal Tuhan dia. Bahawa orang kita kenal Tuhan, dia syirik dengan Tuhan. Nantang kapi mana kenal Tuhan? Habis datuk bal kayu, batu dia ambil jadinya, dia dikini Tuhan. Ada pun tak kenal Tuhan, sedang dia apa? Jadikan diri dia pula. Macam Tuhan, jadikan nafsu dia macam Tuhan. Apara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Mu tak lihatkah ya Muhammad orang yang mengambil nafsu dia sebagai Tuhan? Itu semua Quran dah cerita ni. Itu punca dia apa? Tidak ada ilmu. Bahaya ni kata. Lepas tu kita syukur bila kita jadikan ahli ilmi. Syukur, bukan kita rasa bangga. Tak pun nak bangga, kita bukan apa Tuhan ni. Semua kurnia daripada Allah Ta'ala belaka. Itu untung bila Tuhan berikan kita nur ilmu tu, dapat menyuruh jalan yang sebenar. Kita takwa kita akan sah melainkan dengan apa? Ilmu, amal dan keikhlasan dia. Jadi angkat diri kita dengan apa? Takwa Allah. Apa makna takwa? Imtisalul awamir wa tinabun nawahi, zahiran wa batinan. Menjunjung segala perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala larangan dia, zahir dan batin. Tapi mana mungkin manusia boleh junjung perintah dan boleh tinggalkan larangan kalau dia sendiri tak tahu apa itu perintah, apa itu larangan, apa yang Tuhan larang. Kalau tak belajar mana tahu. Itu maksud. Ilmu itu amat penting. Kemudian wa taqulu hadzal lailah. Maka jika engkau melakukan hal demikian, maka ketahuilah kuda yang pantas ialah kuda yang kurus. Asbaqul khair madhamar. Mana kuda yang pantas ialah kuda yang kurus. Kalau kuda gemuk kan, dia boleh lari. Tak boleh. Segala benda kalau nak lari laju dia kena unsur ringan. Basikal racing dengan basikal Sudirman, mana besar pun. Buat lagi pakai basikal tua, maut orang dah sampai dah. Kereta pun, motor semua dia ada unsur ringan. Sport rim dia semua ringan. Kau pakai sport rim dia stem roll dia. Dia tak gerak jalan dia kan. Dia kena unsur ringan. Maksudnya apa? Ringankan diri kamu dengan dunia, barulah laju kamu menuju ke akhirat. Maksudnya kalau kita tak ringankan dengan dunia, kita cangkuk habis. Semua urusan dunia kita nak masuk dalam kepala kita. Semua urusan dunia kita nak masuk dalam hati kita. Maka orang tu jam, dia tak ada jalan. Ini berat. Kena buang-buang. Ambil yang perlu yang, yang tak perlu jangan ambil. Serabut kepala kita, buat menyusah kita nak berjalan ke Tuhan. Sedangkan berjalan ke Tuhan adalah wajib. Fafirru ilallah. Berjalanlah kamu menuju kepada Allah Ta'ala. Menuju mana? Menuju makrifat, menuju kepada ubudiyah, kehambaan. Dia ringankan dengan dunia, baru dia laju akhirat. Kalau dia berat dengan dunia, maka dia lembab dengan akhirat. Taqul hazihi lailah uqallilul aql fa iza hadaral aql baina yadayka annahu habibun mufaharik, wa man lam yuridillahu salahahu ta'ibat fihi al aqawil. Taqul, engkau berkata, hazihi lailah, pada malam ini aku akan mengurangkan makanan. Uqallilul al-aqlah, aku nak kurang makan. Ada azam. Baguslah tu kan. Wa iza akal rajul atuma muli ajauhu nuran. Seorang kurangkan makan, Tuhan penuhkan batin hati dengan nur. Fa iza hadaral aql, tetapi apabila makanan dihidangkan di hadapanmu, seolah-olah ia kekasih yang akan berpisah. Asyik dengan makan. Orang tak hidang tak boleh, nak makan sikit. Orang lambat nyak-nyak, sebat habis. Nak bangun macam JCB, tongkat. Zak, makan. Kadang makan kita tengok, perhati. Anak kalau tuan guru tak ni makan sekali tu kan. Sekarang dia makan, makan rajin makan tu. Tapi kita tengok dia makan macam lembu dia. Ambil telur satu 2 biji, ambil ikan pun 2 ekor. Wah, ambil pelahap pun. Buat madu je.
Kalau di Patani kan Tuan Guru Abah Sin, wali besar tadi. Dia kalau udah tak berani makan dengan dia kan. Dia tengok kau makan lebih tepuk. Kau dia pelahap, kau nak sampai ke tuan apa? Ambil piring. Kita makan pakai pinggan, dia suruh makan pakai piring. Cino dia makan begitu. Nak tambah tak boleh kan? Makan dengan dia bagi makan dengan piring, lepas tu jangan tambah gitu. Kulat makan. Wow, dia kata kau nak jalan ke Tuhan, kau makan macam badak lapar. Wah. Lepas tu ngaji tak sahut. Habis kau sahut habis kan. Untuk lapar makan. Bila makan, kul Nabi suruh makan apa? Mayalik dekat kamu. Dekat kita jadi ikan. Sana ada apa? Wah, sana lagi sedap lagi mentau. Langkah je nak melompat dia. Makan apa yang depan dia. Aku tersikit ke sana kan. Itu maknanya menunjukkan orang tu hubud dunia akan makan. Boleh tengok kan. Tak usah tengok banyak akan makan. Ya, makan sikit je lah. Sikit kan. Berpuluh tahun mengaji yang tercabut bulu ketiak kita. Makan pun tak lejas. Makan sama je. Ujung makan puak kan. Allah, itu tak beradab sebenarnya. Orang kadang-kadang cerita adab-adab, kita mengaji adab-adab. Duduk orang guru kan ada adab. Anak kau duduk orang guru sepatah nak dia cakap. Sepatah dia ni cakap. Duduk depan dia macam tikus terberasnya. Ya tuan. Ini bukan guru, dia pula cerita dia buka. Wow, tunggu depan dia. Itu bebal kan. Anak murid bebal. Ya. Kata adab, dia tengok adab orang tak beradab. Rupa dia lagi besar tak ada adab. Ya, bila tak ada adab mana sampai tuan kan? Kita dengan kita bukan dengan guru, kita dengan kita pun kalau duduk sekali jangan buka cerita yang orang lain tak boleh share. Buat cerita kawan tu dengar, tak ada cerita. Itu jahat adab. Apatah lagi kalau dengan guru buka cerita bukan. Orang duduk guru senyap, patah tak cakap. Mana kau duduk untuk guru tak berani kan? Nah dia kalau dia kata sepatah jawab, ya tuan, tentu ya. Ya. Ini kau kau mentekong macam tu ngaji tak beramal. Dia tak beramal takut tak ada adab, ilmu tak berkat, penat kelik kitab. Jadi kata semangat dia konon apa? Baru tadi semangat nak sikit makan, baru angkat makan desap pun habis. Seolah-olah kekasih akan berpisah asyik dengan makanan. Dan siapa yang Allah Ta'ala SWT tidak kehendaki kebaikan, pasti banyaklah cerita-cerita orang mengenainya. Ya, macam-macam akawil kunyi bila apa-apa orang cerita dia tu puang. Habis. Qala Allah Ta'ala wa man yuridillahu fitnatah ya falan tamlika lahu minallahi syai'ah. Allah SWT berfirman, dan siapa yang Allah Ta'ala SWT kehendaki fitnah ke atasnya, ya, maka engkau tidak akan dapat memiliki baginya daripada Allah SWT suatu pun. Ya, kalau Tuhan nak kenakan dia ujian dia berat, maka katakan milik bagi dia daripada suatu pun. Mana tak nampak dia jalan, kau cakap juga dia buat odoh. Kau cakap bacalah Al-Quran, hadis Nabi, apa tak masuk. Itu orang telah terfitnah qalbi. Ya, qalbi yang telah rosak, ya, masuk apa pun ayat dibaca tak masuk, ya, apa nasihat pun tak melekat dalam qalbi. Itu menandakan sudah berat. Kemudian ma ahrabaka minal hawan wa ma auqa'aka fihi tuhinu nafsak wa tulqiha fi mawatinir rada. Alangkah pantasnya engkau lari dari kehinaan. Dan apakah yang menjatuhkan engkau dalam kehinaan? Engkau menghina nafsumu dan mencampakkannya ke dalam tempat-tempat kebinasaan. Ya, maknanya kita pantas lari dari kehinaan. Orang semua tak nak terhina. Ya, dan apa yang menjatuhkan engkau dalam kehinaan? Apa benda yang menjatuhkan kehinaan? Tuhinun nafsak, engkau menghinakan nafsumu dan mencampakkan dia ke dalam tempat kebinasaan, tempat-tempat maksiat munkar. Mana kita menghinakan diri sendiri. Sebab kehinaan itu ada pada melanggar perintah. Kemuliaan itu ada pada
menjunjung perintah dan arahan Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'duhum kun ma'allah katifli ma'a ummih kullama dafa'athu ummuhu tarama 'alaiha wa la ya'rifu ghairaha. Sebagian arifin qala ba'duhum berkata, jadilah engkau bersama Allah Ta'ala, kun ma'allah, maknanya kita kena ma'iyah, memandang kesertaan Tuhan. Maknanya kita memandang kita tidak terlepas, terikat, atau maknanya keterikatan kita dengan Tuhan, keterikatan semua makhluk dengan Ta'ala hendaklah disubur pandang dalam kalbi. Maknanya kita jangan terasa kita terasing. Tak ada siapa boleh urus satu perkara pun melainkan semua dengan izin Allah Ta'ala. Billah. Kalau gitu, kullama dafa'tahu ummuhu tarama 'alaiha. Seperti bandingan dia katifli, macam budak-budak atau anak kecil bersama ibu dia. Setiap kali ibunya menolaknya, dia pasti akan menerkam kepadanya. Anak-anak jantan, pada kecil, ibu tolak, hei ke sana, dia kejar awak dia. Tolak ke sana, dia kejar mak dia. Maknanya apa? Dia tak lari pada mak dia. Dan dia tidak mengenali orang lain selain ibunya. Apa saja disebut apa? Mak, ibu. Kalau kata ada orang panggil me. Macam nak kambing, me. Maknanya apa? Dia tak panggil orang lain. Apa saja dia panggil mak dia. Begitulah orang nak jalan ke Tuhan, dia tak nampak orang lain, dia tak nampak orang menolong melainkan Allah. Semua dipandang Allah, kembali kepada Allah Ta'ala, rojak kepada Allah Ta'ala, bergantung kepada Allah Ta'ala, mengharap kepada Allah Ta'ala. Itu tanda orang kenal Tuhan. Kemudian ya Abdallahi tantakhibu linafsik at-tayyibat bal tantakhibu lidabbatikal alaf wa tu'amilu Allahu bil mujazafah wa rubbama qallabta ishrina bitikhatan hatta tasluha laka wahidatun lidihlis mirhasika wa taq'adu indal aqli mutarabbi'an wa rubbama tawwalta fil aql wa iza ji'ta ila salati nakartaha nakraddik wal wasawisu wal khatarat wal khawatir ar-radi'ah ta'tika wa anta muhrimun bis salah. Allah. Dia kata, ya Abdallah, wahai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau sentiasa memilih makanan yang elok untuk dirimu. Kalau bulan puasa ni pergi sahur Ramadan aja. Kalau boleh dengan meja-meja angkat ni. Kalau boleh meja wali kan. Orang dia nak makan marah, jangan si tu bapak punya. Lepas tu kan dia makan 2 keping untuk dia makan. Punya tak mak. Kan, itu lapar mati punya. Semua benda dia nampak, semua dia nak beli kan. Allah. Engkau sentiasa memilih makanan yang elok untuk dirimu. Bahkan engkau memilih rumput yang elok untuk binatang peliharaanmu. Kalau kita panggil payah kebau lembu kan, dia akan pilih lembu rumput baik kan, bagi subur lembu dia, kebau dia. Engkau memilih rumput yang elok atau ternakan yang lain, jenis makanan kualiti kan, untuk bagi binatang kesayangan dia. Namun engkau melayani Allah SWT dengan kekasaran. Nak menghadap Tuhan tu kita tu adab teruk kita dengan Tuhan. Maka barangkali engkau membelik-belik 20 biji buah tembikai. Belik tengok
sehingga engkau menjumpai sebiji buah yang elok untuk diisi ke dalam lubang najis. Mana kita pilih makan selap-selap, akhirnya jadi tai, entah masuk jamban ni. Itu yang kita pilih. Ya. Makanan yang cita rasa sedapnya, minuman yang cita rasa sedapnya, bukan main pilih lagi mahal kan. Akhirnya satu meja dia punya buka satu meja RM1,000. Dia makan satu meja je RM5,000, RM6,000 open table. Wah, rupanya jadi tai kan. Tuan cerdik tak? Bodoh dah tuan-tuan. Benda nak jadi najis tu kami yang dijaga. Yang kita nak bawa menghadap Tuhan amal besar, yang tu kena beri tumpuan. Itu maksudnya. Ya. Makan hebat macam mana, minum je hebat, minum hebat macam-macam, jadi air kencing tuan. Makan banyak di tai. Dan engkau duduk bersila rapat kemas tu semasa makan. Rapat betul. Sehingga engkau mengambil masa yang agak lama semasa makan. Nak suruh dia bangun nanti kejap aja. 3 pinggan dia tala. Kemar dia tala kan. Masa tu lauk tak cukup, semedia tu lauk dia. Apabila engkau masuk ke dalam salat, engkau melaksanakan seperti ayam. Ya, dia makan tadi bukan main lama duduk tekun kan. Ya, orang lalu kadang tak perasan. Kami dah sental lagi. Tiba dalam semayang macam pagut ayam, tu pakai ayam. Kalau kita bagi ayam jagung kan dimakan je. Mana ringkas dia dah cabut. Laju sangat. Kadang tomak nina pun tak ada, menyebabkan semayang batal mungkin. Ya. Dia rokok kadang tak nina sujud, sedangkan Nabi suruh fasjud hatta tatma'inna sajidan. Sujud sehingga dia tomak nina. Tu tomak nina zahir. Tomak nina batin belum lagi lah. Ni buat bincang tomak nina zahir kadang tak ada. Tu kami laju. Kan? Semayang terawih berapa minit? 17 minit. Ya, dekat mana? Dia nanti. Dia berapa ni? Fikirlah agak-agak Rasulullah semayang macam tu. Semayang nak menghadap Tuhan. Kalau kita buat macam popok. Mana kena apa? Berikan tumpuan betul kepada urusan ibadah termasuk. Bukan sekadar semayang, itu yang lain. Manakala dengan makhluk yang kita beri, maka kita beri dengan Tuhan. Sebab kita dah masa mengaji, kita ingat dulu. Aku mengaji sekular dia kata apa? Sampai tingkatan 5. Ajar 6 tingkatan 5. 11 tahun. Maka mengaji pondok tak boleh 11 tahun, mesti kena lebih. Contoh gitu kan. Sekular aku mengaji itu banyak. Habis ilmu yang nak ke Tuhan. Padahal Nabi sendiri doa kan, wala taj'alid dunya akbara hamna wa mablaghal ilmina. Dua kan. Jangan jadikan dunia itu merupakan matlamat terbesar, dan ilmu dunia itu ilmu yang kemuncak besar, jangan. Dan jadikan dengan dia yang besar. Ya. Apabila kamu masuk ke dalam salat, ya, Allah, dan kau melaksanakannya seperti ayam mematuk makan, tutuk-tutuk melaju. Kemudian was-was, gangguan kalbi itu, macam-macam benda diingat. Ya, 4 rakaat 4 cerita habis. Ya, 4 cerita dah tu, popok macam-macam. Yang ke laut pergi laut, darat pergi ke darat kan. Dan segala lintasan hadir kepada engkau. Ya, sedangkan sesudah pun, ya, sedangkan engkau sudah pun mengangkat takbiratul ihram salat. Wa anta muhrim fi salat. Allahu akbar. Allah Maha besar. Mana apa yang lain kecil. Bila besar duduk kat mana tadi? Benda yang dibesarkan lebih tumpuan pada insan dalam hidup ialah benda yang ada dalam hati. Ya, kalau dia gila dunia, kat mana duduk dalam hati? Dia kejar dunia. Kalau dia gila akhirat dalam kalbi dia kejar akhirat. Kalau dia gila kepada Allah Ta'ala, dia akan jadi jalan Tuhan. Itu maknanya benda yang dalam kalbi itu benda paling besar. Lepas tu kalau dia suka orang tu, kau jangan takut, engkau ada dalam hatiku. Itu mana dia kasih benda besar. Kalau dia kata dia tak ada dalam hatiku lagi dah, mana tak kasih. Itu maksudnya. Sebab dia nakkan, sebab dia kata qalbi baitur rabb, rumah Allah. Mana kita kena letakkan di dalam, bukan letakkan zat Tuhan, nak letakkan apa, tumpuan kita, matlamat hidup kita dengan di tiba-tiba semayang tu silatul bainal abdi wa rabbih. Semayang tu silah, mana kontak hubungan antara hamba dengan Tuhan. Kita semayang ada tak kontak?
Ya, kita angkat, kita takbir, lenyap tak pandangan lain, berhubung betul. Kalau tak ada, makna semayang ni tak jadilah. Semayang zahir saja, batin dia belum lagi. Itu makna kena tumpu. Ya, kalau makan kita tumpu tu betul, lupa lain lah dia makan. Tumpu betul, tak ingat benda lain. Ni makanan roh lagi besar. Tu makanan jasad. Yang ni kutul arwah. Ibadat semua dipanggil makanan rohani kita. Dia lebih besar daripada jasad. Unsur rohani lebih besar dari unsur jasadi. Ya. Unsur jasad ditamat tempat liang lahat dia habis. Ya, dia masuk liang lahat tinggal semua. Ya, apa semua tinggal. Adapun unsur roh dibawa sampai ke sana. Ya, amal saleh semua bawa. Itu yang paling besar bekal kita nak bawa. Dan semua tuan pengarang usik kalbi kita supaya kita apa? Sebab kita semua bahasa kalbi kita ni. Ya, tengok kalbi kita ada tak? Ya, sebagaimana yang dikendaki situ. Pertama tadi nak apa? Supaya hati kita ada dengan Allah Ta'ala, kurang-kurang macam budak kecil dengan ibu. Apa saja dia bersandar, memanggil, merayu, merapatkan diri dengan Allah. Habis. Kemudian misalu man hazihi halatuhu kaman nasaba naqsah lil hadab waqa'a warrimahu wassihamu taqsiluhu min kulli janib. Apalah haza ahmaq. Temparan cantik buat perumpamaan dan misal dan kiasan supaya kita mudah tangkap. Perumpamaan orang yang keadaannya seperti ini, ya, samalah orang yang ingin menembak kepada sasaran dan dia hanya duduk bersahaja, sedangkan lembing dan anak panah semuanya tertumpu kepadanya dari segenap penjuru. Apakah kebodohan ini? Jadi perumpamaan orang yang berkeadaan seperti ini, halat kaman nasaba nafsa lil hadab, sama seperti orang yang ingin menembak, ya, orang yang lepaskan dia punya apa, yang anak panah tu. Mana tadi? Kepada sasaran dia, ya, dan dia hanya duduk bersahaja. Sedangkan lembing dan anak panah semuanya tertumpu kepadanya dari segala senak penjuru. Ya, kalau berperang itulah, kita beri tumpuan pada musuh sedangkan musuh dah attack kita kan. Segenap penjuru. Itu bahaya. Kalau kita tak berjaga-jaga, sedangkan musuh kita dikelit nafsu, dengan syaitan, dengan dunia ni, dan macam-macam ni. Kemudian misaluka iza sami'ta al-hikmata wa lam ta'mal biha kamasalil ladzi yalbasu dir'ah wala yuqatil. Perumpamaan lagi, engkau apabila mendengar suatu hikmah, ya, kalam hikmah yang keluar daripada para awliya yang selaras dengan kehendak Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmah sebenarnya. Hikam tu hikmah lah. Hikmatun satu, kalau dua dipanggil hikmatan, kalau banyak dipanggil hikam. Hikam tu maknanya beberapa kalam-kalam laduni yang keluar. Sebab tu hikam banyak. Ibn Atta hikam, Ibn Ruslan jaga dia, ya. Abi Madian, Jilinsani dan itulah yang lain. Mana dalam dunia yang terbuka pada dia. Jadi perumpamaan bila kita dengar kalam-kalam hikam ulama punya, ya sedap dengan. Dan engkau tidak beramal, tapi tak beramal. Seronok turhu, bila baca menyangkut. Tengok huraian sedap-sedap. Tapi tak beramal. Dengan seperti orang memakai perisai tapi tidak menyertai peperangan. Wah, siap perisai. Dan baju kemar, baju rantai, baju bersih siap. Orang pergi tidak pergi. Yang itulah maksud dia apa? Tak sampai matlamat, ya, dia kena berperang yuqatil.
Begitulah kita dengar kalam-kalam hebat, mana senjata-senjata tajam yang telah dihulurkan oleh pengarang kat kita. Kalam-kalam ni cantik. Maka kena amalkan betul, mendapat dia merasai betul. Kemudian ala faqad hasalan nida ala sil'atina fahal min mushtar. Ingatlah, dia kata, maka sesungguhnya telah dipamerkan iklan ke atas barangan kami, namun adakah orang yang membelinya? Ada ketahui oleh Hubay jaga-jaga, ya, faqad hasalan nida ala silati, semuanya telah dipamerkan hasilah iklan ke atas barang kami, namun adakah orang yang membeli? Apa maksud itu? Hasil nida seluruh silah, tidak ada tak orang menyambut. Jadi mana kita mengaji, ada kata sambut betul pengajaran yang telah diberikan, supaya kita amal, jangan dipamerkan tadi, didedahkan macam-macam ilmu yang terdapat, tiba-tiba kita pandang saja, ataupun kita tidak membeli, ya, kita kena ambil, maksudnya habis. Kemudian qimatuka qimatu ma anta masyghulun bih fa in istaghalta fid dunya fala qimata lak, sebab di anna dunya kal jibah la qimata laha. Ya Allah, qimatuka qimatu ma anta masyghulun bih, harga diri kamu, ya, nilaian kita ni adakah hebat atau sebaliknya, adakah tinggi atau rendah, ya, terang atau gelap, harga diri seorang tu bergantung kepada nilai pekerjaan yang engkau ceburkan diri dengan dia. Dia ada kerja apa, ya, ada kerja jaga, nilai dia jaga. Kalau dia benda takbir lah usah lagi, dan itu seterusnya. Maknanya bergantung kepada pekerjaan. Baik, sekarang dikias ni, harga diri engkau bergantung kepada nilai perkara yang engkau ceburkan. Manakala dia ceburkan diri dengan kerja dunia, maka dia menghinakan diri, tak ada nilai. Kalau kerja akhirat, itu ada nilai sikit. Yang kerja paling tinggi, kerja dia dengan ta'ah Allah Ta'ala terus, ya, boleh bersih. Maka jika engkau ceburkan dirimu dengan dunia, maka tiadalah nilai dia, la qimah, tidak ada nilai dan harga diri bagimu, ya. So di akhirat dia menyesal habis. Dan antara menyesal habis, amalan yang besar dan apa dia, ilmu lah, dan dalam hadis yang Nabi sebut bahawasanya inna asyaddan nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlabhu. Di mananya orang yang paling menyesal di akhirat itu, tu dia. Ya, lelaki mana kumpulan orang yang boleh dicari ilmu. Kata-kata saya tak masjid suruh waktu orang belajar, dia datang hidup kat kedai kopi. Ya dia jual. Ini orang paling menyesal di akhirat itu. Ya, kalau dia nak bayar dia menyesal. Kalau air mata darah tak ada guna lagi dah. Sebab itu maknanya bila Tuhan beri kita kurnia yang sedemikian, banyak kita syukur kepada Ta'ala, banyak kita merendah diri dengan dia dan meraih rahmat dia. Jadi harga seorang tu bergantung pada nilai perkara yang engkau cebur. Dia cebur diri kat mana tu. Kerana ada harga diri, dia cebur diri pada jalan ahlillah, baru dia cantik. Maka jika engkau ceburkan diri engkau dengan dunia, maka tiada lah nilai dan harga diri bagimu. Tak ada. Kerana hakikat dunia itu seperti bangkai, tiada nilai padanya. Hakikat dunia apa? Kaljifah, ya. Nabi kata ad-dunya jifa wa tullabuha kilab. Dunia tu bangkai, yang kejar bangkai ialah anjing.
Waktu para awliya bila dikasyafkan, dia tengok pengajar-pengajar dunia yang pelahap dan halal haram boleh tak kira, rupa anjing dia tengok. Nampak rupa anjing pun. Badan rupa orang, hadapan ni nampak. Tahulah dia tu. Orang yang jadi hamba kepada dunia tu ada dua. Dunia dimaksudkan kita tasawuf ni dunia yang dicela. Mana dia ambil dunia kerana nafsu. Dia ikut cara nafsu. Halal haram dia gembat tak ada hal begitu. Dan diguna pula perjalanan nafsu, bukan perjalanan Allah Ta'ala. Maka dunia ini panggil kaljipah, macam bangkai tak ada harga. Tapi kalau dunia tu kita cari dapat duit kita gunakan untuk jalan Allah Ta'ala, maka harta benda diguna jalan Tuhan, atau tidak jadi bangkai, itu dipanggil dipanggil apa? Tempat tanaman dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunianya apa? Mahal zar'i, tempat bercocok tanam. Maknanya kalau kita guna cocok tanam benda mahal, esok dapat kutip hasil dia. Tapi kalau kita tak menanam saja, kan, orang pergi sawah, dulu atas pangkin, orang pergi mengumput, membajak, mengumput, dia goyang kaki, wah, ambil angin makan nasi sedap. Besok orang sabit padi, dia sabit lalang. Orang sabit padi, dia sabit lalang, dia banyak pokok dia. Maknanya mazra'. Apa nama mazra'? Mahaluz zar'i, isi makan, mana tempat menanam. Apa yang kita nak tanam? Amal soleh. Apa saja yang Tuhan suruh, itulah bentuk tanaman seolah-olah. Ini macam tanaman, tanah banyak. Besok kita pungutlah hasil di sana. Ini tak nak menanam, ini nak pungut hasil di mana? Allah. Jadi harga manusia tadi diukur kepada apa? Penumpuan hidup dia. Ma anta masyghulun bih. Masyghul itu mana istighal, tumpu. Kalau ditumpu jalan Tuhan, harga nilaian dia tinggi. Kalau ditumpu pada makhluk, tidak ada nilaian di sisi Allah Ta'ala. Allah. Ini maksudnya apa? Pilih jalan untuk jalan ruh, bukan jalan jasad. Jasad benda sementara juga. Allah. Atau mana harga diri engkau bergantung kepada nilai perkara yang engkau ceburkan diri dengannya. Maka jika engkau ceburkan diri dalam dunia, maka engkau tidak ada nilaian harga diri Ta'ala. Kerana hakikat dunia itu seperti bangkai, tiada nilai padanya. Kemudian afdalu ma yatlubul abdu minallah ayakuna mustaqiman ma'ahu. Allah. Qala Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Dan satu lagi tengok sini. Afdalu ma yatlubul abd, maknanya seafdal barang yang menuntut oleh hamba daripada Ta'ala. Ada sama ni. Afdalu ma, seafdal barang yatlubu, menuntut al-abdu oleh hamba minallah, daripada Ta'ala. Apa dia? An yakuna mustaqiman ma'ah. Diminta kepada Ta'ala bahawa dia menjadi orang yang istiqamah bersama Allah Ta'ala. Hati dia ma'iyah dengan Tuhan secara istiqamah. Itu kena maknanya pun, kena riyadhah betul. Dia sentiasa di Allah. Sebab di mana saya duduk, itu menandakan iman dia sempurna. Afdalul iman anta namallahi summa kuntah. Iman paling afdal bila dia apa? Dia berserta maknanya Allah Ta'ala sentiasa. Hai summa kuntah, di mana saja kamu berada, hati diingat dengan Tuhannya dan bermesra dengan Tuhannya. Permintaan yang paling perlu, temannya, perlu diminta oleh seorang hamba Allah SWT ialah bahawa dia menjadi orang yang istiqamah, tetap bersama Allah SWT di mana saja. Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, tunjuk kepada kami jalan yang istiqamah. Apa firman Allah Ta'ala? Fatlub minhul hidayata wal istiqamah wa huwa an takuna ma'allahi tabaraka wa ta'ala fi kulli halin billazi yardahu laka wa huwa ma ja'a bihi allati al-muqarram sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Hendaklah engkau meminta hidayat dan istiqamah. Hidayat itu mana kita nakkan dulu. Hidayat itu tarik dengan hidayatul muwassilah. Hidayah yang sampai kita kepada Tuhan.
Ada satu hidayah tarik, dia nampak jalan, tapi dia tak boleh pergi, dia jam. Itu lagi bahaya. Banyakkan orang berilmu yang tak beramal di dalam itu. Habis. Mana tadi? Hendaklah engkau minta hidayah dan istiqamah darinya, ya. Iaitulah bahawa engkau sentiasa bersama Allah Ta'ala dalam setiap keadaan. Sentiasa sama tu apa? Sama mana ingatan kita, fokus kita dengan dia. Bukan sama duduk sebelah. Itu makhluk mana? Kita makhluk mana boleh sama dengan Tuhan kita? Ma'iyah dia panggil. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Iaitu muraqabah ma'iyah. Dan terkena Naqsyabandiyah, itu panggil muraqabah ma'iyah. Nak dapat muraqabah ma'iyah, dia kena belendan. Dia kena rajin wukuf qalbi dia dengan Tuhan. Wukuf qalbi. Dan wukuf qalbi tidak boleh duduk. Dia mesti ada tahlil. Dia mesti ada nafi wal isbat. Ya, nafi isbat dia ada pengemas. Tuan-tuan boleh masuk ke dalam rumah tidak kemas, boleh duduk. Masuk bersepah barang berabuk, boleh tak boleh. Kena kemas dulu. Kemas dah bersih, boleh duduk. Jadi nafi isbat dia mengemaskan akan tauhid kita. La ilaha illallah, kita tembak. Daripada tiada sifat ketuhanan melainkan dia, tiada fa'il melainkan dia, last kali tiada maujud melainkan dia. Atau kita sapu, yang mana kita kemaskan dia dengan kalimah nafi wal isbat. Ya, bila dah sapu dah bersih, baru boleh duduk. Baru sedap duduk. Bila sedap duduk, baru sedap memandang. Ya, dudukkan kalbi dengan dia. Kemudian baru dia pergi kepada apa? Di muraqabah dan sebagainya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pada hari latihan dia pasti. Ya, wukuf, muraqabah, ma'iyah. Lepas wukuf. Sebelum wukuf, nafi isbat. Ya, sebelum nafi isbat, dia kena buat apa? Selesaikan pancaran nur. Dia tak boleh duduk dan nafi isbat. Kalau gelap, tuan-tuan boleh menyapu balik rumah gelap, tak buka api boleh. Ya. Buka pintu rumah gelap, nak menyapu apa gelap? Mesti ada nur, cahaya. Berarti dia tujuh lataib dengan tembak supaya nur qalbi dia terang dengan zikrullah. Dia terang tempat tu, baru dia boleh duduk pada nafi isbat. Dia nafi isbat baru dia boleh wukuf. Ya, boleh selesa duduk, baru selesa sedap memandang. Muraqabah ma'iyah, muraqabah ahdiyah, muraqabah mutlak, muraqabah akrabiyah. Ya, muraqabah macam-macam jenis muraqabah semua dalam Quran tu ada. Allah. Dan keadaan perkara itu redha ya Allah SWT. Dan itulah perkara yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu suruh tuntut bertaala tadi hidayah satu, kemudian istiqamah. Bahawa ada langkah serta. Di mana saja internet kesertaan kita dengan Allah itu amat besar sekali. Dan satu lagi akhir bawah. Man bazala lillahi azza wa jalla sarful wuddi saqahu Allah subhanahu wa ta'ala sirfal karam. Masya-Allah. Ya. Siapa yang mencurahkan, dia mencurahkan setulus-tulus kecintaan dia kepada Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala akan mencurahkan kepadanya setulus kemuliaan. Karamat jantan dia akan dapat. Dan kalimat paling besar dawa muqalbi ma Allah, hati dia sentiasa kekal kemanisan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis itu. Kemudian misalus salik ila akhir wallahu alam. Tanda tu insya-Allah. Apa raya dah. Selamat puasa dan raya. Maaf zahir batin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Allahumma qul li amana sallallahu. Inna khaira kulli. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Imam Syabani meninggal Syabani ya. Ustaz ni terima dari kita tu. Baik.
Tunggu ni adonan boleh. Tunggu dia adonan. Bila? Besok. Air satu ahad. Dan tak sekan. Sekan? Dulu. Oh, goreng. Nah, kita kawan